Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Namun, apakah nilai sebuah nama jika tidak dihiasi dengan adab? Apakah gunanya kemajuan jika akhlaknya musnah? Apakah artinya sebuah negara jika rakyatnya hilang kesopanan? Tragedi ketupat berdarah di Kalimantan Barat Indonesia 1999. Pembunuhan terkejam kaum Tutsi di Rwanda 1994 yang meragut membunuh jutaan nyawa manusia. Hatta konflik peperangan dan kemanusiaan di Syria yang telah meranapkan, meruntuhkan kota agung Aleppo. Sehingga kan 6,7 juta rakyatnya terus menjadi pelarian. Semuanya mengajar kita untuk mentafakur sejenak. Manusia tanpa ideologi dan perpaduan ibarat serigala kelaparan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Div-Div berinovatif. Kombinasi juri berintegriti, seterusnya saudara dan saudari. Hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk berbicara dari hati ke hati agar segala persepsi yang ada dalam diri kita tinggalkan. Cukuplah peristiwa berdarah 13 Mei yang lalu menjadi ibrah kepada penduduk di bumi bertuah ini. Hanya kerana persepsi dan provokasi, hilang segala toleransi, musnah segala akal dan budi. Namun percayalah, nukilan demi nukilan sejarah yang tercipta ini telah memahak seruan perpaduan yang penuh dengan nilainya. Menurut Profesor Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid dalam Wacana Merah Perpaduan dan Integrasi Nasional 2019, menegaskan prinsip rukun negara adalah asas identiti diri, kondolisasi dan penyatuan bangsa. Justru yakin dan percayalah dengan makhluk bicara rukun negara yang berbunyi jika adabnya sudah hilang. Untuk apa kita bernegara? Hari ini kita menyaksikan negara semakin moden. Bangunan pencakar langit berdiri megah. Teknologi berkembang pantas. Kecerdasan buatan menguasai dunia. Namun, dalam diam kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih jauh berharga daripada kemajuan itu sendiri, yaitu adab. Persoalannya, jika lidah lebih tajam daripada pedang, jika jari lebih pantas menghina daripada membantu, jika hati semakin keras daripada batu, masih layakkah kita mengaku sebagai bangsa yang bertamadun? Oleh itu, pada hari ini, saya akan membawakan 3 persoalan utama yang akan menjadi tunjang pidato saya. Pertama, mengapa adab menjadi asas pembentukan jati diri rakyat bermaruah? Kedua, bagaimana adab mampu menjadi jambatan perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang bergelang kaum? Dan yang ketiga, mengapa generasi muda merupakan pewaris utama dalam mempertahankan prinsip kesopanan dan kesusilaan? Hadirin yang saya hormati. Pertama, adab merupakan asas utama dalam membentuk jati diri rakyat yang bermaruah. Hadirin sekalian, seseorang yang tinggi ilmunya tetapi rendah adabnya ibarat sebuah kapal yang besar berlabuh tetapi tiada arah tujuan. Kapal itu mungkin mampu bergerak lebih jauh, tetapi akhirnya akan tersesat di tengah lautan. Begitu juga manusia. Ilmu menjadikan seseorang bijaksana, namun adablah yang menjadikan seseorang itu dihormati. Hadirin yang saya muliakan, bak kata pepatah Melayu, yang kuning itu kuning, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Pepatah ini mengingatkan kita bahawa keindahan seseorang manusia bukan hanya dinilai melalui rupa paras atau kejayaan yang dicapai, tetapi melalui budi pekerti dan tutur kata yang dimiliki. Namun dalam mengejar kemajuan, janganlah kita menjadi manusia yang kehilangan kemanusiaan. Ilmu mungkin membawa seseorang ke puncak kejayaan, tetapi adablah yang menentukan sama ada dia layak berada di puncak tersebut. Kerana manusia yang berilmu tanpa adab mungkin dikagumi kerana kepandaiannya, tetapi manusia yang berilmu dan beradab akan dikenang sepanjang zaman kerana kemuliaan dirinya. Hadirin yang saya hormati. Kedua,
adat merupakan jabatan utama yang menghubungkan perpaduan dalam sebuah negara yang berbilang kaum. Hadirin sekalian, kita imbas kembali zaman tragedi hitam sejarah kita. Peristiwa 13 Mei 1969. Apabila China masih mahukan haknya, India pula masih berkeras kepala, Melayu pula berlagak sebagai penguasa. Ingatlah hadirin, Malaysia bukanlah sebuah negara yang dibina oleh satu warna sahaja. Malaysia terbina daripada pelbagai bangsa dan budaya, pelbagai bahasa dan agama. Namun, apakah yang menjadikan kita mampu hidup bersama dalam keharmonian selama ini? Kerana kita belajar untuk menghormati perbezaan dan itulah lahir daripada nilai adab. Hadirin yang saya muliakan, perbezaan bukanlah alasan untuk kita berpecah. Bayangkan sebuah taman yang dipenuhi dengan pelbagai jenis bunga, namun keindahan taman itu bukan kerana semua bunganya sama. Keindahan taman itu hadir kerana setiap bunga mempunyai keunikan tersendiri. Begitu juga manusia. Kekuatan negara kita bukan kerana semua rakyatnya sama, tetapi kerana kita mampu berdiri bersama walaupun berbeza. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tapi persoalannya, bagaimana kita mahu bersatu jika kita tidak mempunyai rasa hormat? Bagaimana kita ingin bersatu apabila sentiasa menjadi perbezaan? Sebab itulah adab menjadi akar kepada perpaduan. Akar yang kuat akan menjadikan pokok terus berdiri walaupun dilanda ribut. Begitu juga rakyat mempunyai adab. Maka jelaslah bahawa adab bukan sahaja membentuk peribadi seseorang, malah menjadi jambatan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Hadirin yang saya muliakan. Ketiga, generasi muda merupakan benteng terakhir dalam mempertahankan nilai, kesopanan dan kesusilaan demi menjamin masa depan negara. Hadirin sekalian, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Namun persoalannya, apakah kita mahu menjadi harapan pada nama atau benar-benar menjadi harapan melalui tindakan? Kerana masa depan Malaysia tidak ditentukan oleh kata-kata kita pada hari ini, tetapi ditentukan oleh nilai siapa yang mengamalkan setiap hari. Hadirin yang dihormati, generasi muda hari ini dalam dunia penuh perubahan. Oleh sebab itu, kita perlu sedar kejayaan sebenar bukanlah apabila kita berjaya mengatasi seseorang, tetapi apabila kita berjaya memperbaiki diri sendiri. Maka dengan itu, sebelum kita bertanya, apakah yang telah negara berikan kepada kita? Tetapi, ayolah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang telah menjadikan kita dan apa yang telah kita berikan kepada negara pada hari ini. Akhir kata, jangan biarkan kemajuan menjadikan kita lupa nilai. Kerana jika adabnya hilang, hilanglah rasa hormat. Jika hormatnya hilang, runtuhlah perpaduan dan perpaduan itu runtuh. Maka runtuhlah negara kita bersama. Sekian, terima kasih.